Masalah sakit kepala rata-rata semua orang pernah mengalaminya. Saya sekarang tak sakit kepala. Awak masih sakit kepala? Ada sikit kat sini. Sikit-sikit. Okay. Saya perlu diam? Tak perlu. Tak ada. Okey. Okey, dan mungkin seperti itulah yang dilaporkan oleh rakan wartawan kita Shkin tu tadi, itu antara laporan ringkas, antara perkara yang seringkali berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dan kalau kita bercakap tentang masalah sakit kepala ini, setiap daripada kita ini memang pasti pernah mengalami masalah sakit kepala. Tapi kan Sugi, kenapa orang perempuan ni sering kali mengalami masalah sakit kepala? Betul. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan tetamu kita yang telah pun berada bersama kita ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Dr. Adina Abdullah selaku Ketua Jabatan dan Pakar Klinikal Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Okey, harapnya doktor pun tak sakit kepala sekarang. Tak ada. Alhamdulillah tak ada sakit kepala. Alhamdulillah. Baiklah, Prof. Mungkin Prof Doktor boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Kalau kita cakap tentang sakit kepala ni, kita selalu sebut sakit kepala. Tapi sakit kepala tu ada pelbagai mungkin pecahannya kan. Kalau boleh diterangkan sedikit tentang apa sebenarnya sakit kepala tu? Okey, sakit kepala ni kadang-kadang di kalangan masyarakat ada dua istilah yang selalu digunakan. Satu sakit, satu pening. So sakit tu lebih kepada rasa sakit lah kat dalam kepala, sama ada satu tempat ataupun keseluruhan kepala, dan dia disebabkan oleh beberapa sebab yang utama. Satu yang paling utama ialah kita panggil tension headache. Dia lebih kurang 30% lah daripada pengidap sakit kepala yang mengalami tension headache ni lah. Ada lagi migraine. I think migraine ramai orang tahu, dengan ada jenis-jenis sakit kepala yang lain. Kalau pening pula, selalunya kita rasa macam tak stabil. Macam nak pusing, goyang, bilik pusing, kita pusing. Itu lebih kepada disebabkan sakit telinga, dan ada saraf jugalah, ada masalah saraf. Jadi kita kalau sakit kepala berpanjangan ni, kita harap dapatlah datang berjumpa doktor supaya kami boleh dapat tahu apa punca dia sebenar. Baik, dan doktor, sebelum kita mendalami kenapa kaum wanita yang selalu sangat sakit kepala kan bila nak datang bulan ataupun menopause dan sebagainya, saya nak tanya doktor, adakah sakit kepala yang berterusan boleh menjadi migraine ataupun kedua-duanya adalah berbeza? Migraine, sakit kepala. Pening. So, sakit kepala disebabkan migraine lebih kurang 10%. Jadi tension tu lagi common, lagi lagi ramai. Tapi migraine ni pula disebabkan ada berkenaan dengan pemakanan. Bila kita makan salah, ada orang makan coklat, dia akan rasa pening kepala. Kopi, MSG, ada orang makan kat luar, dia makan Chinese food ke apa, dia boleh rasa pening juga. Jadi tak semua sakit kepala tu ialah migraine. Tu yang paling penting. I think dalam laporannya pun ada cakap. Jadi kalau kita dapat sakit kepala yang berpanjangan lebih pada 15 hari, dan tu kita dah panggil chronic headache. Sakit kepala yang kronik. Jadi kalau kita dapat lebih awal, tak semestinya kita boleh jadi kronik. Jadi sebab tu kita perlu dapatkan rawatan. Ramai di antara kita ambil Panadol ataupun pergi farmasi kan, ambil obat Ponston sebagainya. Boleh dengan sakit kepala yang biasa mungkin boleh, tapi bila dah lama perlu dapatkan rawatan. Okey. Sebelum kita nak pergi menjurus kepada rawatan ini, doktor. Kalau kita cakap dari awal tadi, sebut sakit kepala ni semua orang suka sebut sakit kepala. Kadang-kadang mak-mak kita pun, kalau anak kita ni cerita banyak sangat masalah kat dia, sakitlah kepala aku dengar. Betul tak, doktor? Tapi kenapa seringkali masalah sakit kepala ini dikaitkan dengan golongan wanita? Adakah disebabkan faktor-faktor persekitaran ataupun memang faktor perubahan badan seorang wanita itu yang menyebabkan golongan wanita ini terdedah kepada masalah sakit kepala? I think tadi kita dah sebut tadi pasal hormon. Jadi pertukaran hormon dalam badan wanita, seperti bila dekat dengan nak datang haid, kita akan dapat pertukaran hormon tu boleh menyebabkan sakit kepala. Begitu juga dekat dengan menopause, bila hormon dah semakin kurang dan akan berhenti dikeluarkan oleh ovari, kita pun akan rasa sakit kepala. Tapi kalau golongan wanita juga banyak terlibat dengan isu-isu masyarakat, perasaan, emosi. So I think ada setengah wanita menggunakan perkataan sakit kepala tu untuk mencerminkan perasaan dalaman mereka, seperti murung, mungkin kemurungan, keresahan, berfikir banyak, stres. Jadi itu adalah salah satu sebab sakit kepala juga. Jadi sakit kepala ni kadang-kadang boleh menjadi satu yang gejala yang boleh menyebabkan kita boleh dapat tahu apa punca sebenar kat dalam. Jadi kita harap pesakit semua boleh datang jumpa doktor supaya mendapat rawatan. Kita boleh dapat tahu sebab ada pesakit kepala yang serius. Bila sakit kepala serius ni, bila dia bangun ke pagi dah sakit.
kepala dia, dan bila dia makan ubat tak hilang. Dia boleh ada gejala lain seperti tangan dia dah lemah, ataupun muka dia macam sengit sebelah, dan dia boleh menyebabkan ada masalah di dalam otak tu. Doktor, kalau boleh saya tambah sedikit. Adakah sebenarnya kalau kita lihat tentang masalah sakit kepala ini, kita cakap tadi semua orang suka sebut, hari-hari sebut dan sebagainya. Tapi kalau dia melebihi tempoh 15 hari, ia adalah sakit kronik yang berpanjangan. Adakah ia juga sebenarnya merupakan salah satu simptom kepada penyakit-penyakit kronik yang lain, Dok? Betul. I think itu dah satu yang paling penting juga, sebab banyak penyakit dalaman seperti kita punya penyakit kronik, non-communicable diseases macam darah tinggi, even kencing manis. Sebab kencing manis kalau gula dia turun ataupun gula dia terlalu tinggi, dia akan mendapat masalah sakit kepala. Bila darah tinggi akan tinggi sangat, akan dapat sakit kepala juga. Jadi kita perlu membuat saringan dari segi kita punya tekanan darah, dari segi gula dalam darah kita, tengok apa masalah yang kita ada dalam. Saya nak selitkan satu soalan ni, Doktor, daripada Rohayah Arifin. Adakah kurang darah juga punca sakit kepala? Betul. Kurang darah ataupun anemia kita panggil, mana darah merah kita sangat rendah, kita akan merasa sakit kepala juga. Kepala kita rasa macam berat sebab darah tidak dapat naik ke atas kepala untuk memberi oksigen kepada kepala kita. Jadi sebab tu daripada otak kita, sebab tu dia boleh mendapat sakit kepala. Ini yang Doktor ada sentuh juga, kalau kurang gula dalam badan pun dia boleh menyebabkan sakit kepala. Itu yang kadang-kadang mak-mak kita ni dia kata hypo pusing kan, berpeluh-peluh dan sebagainya. Penting sebenarnya, ia juga mungkin merupakan simptom-simptom kepada masalah yang lain. Okey, Doktor, kalau kita bercakap tentang golongan wanita, macam tadi dalam laporan juga katakan kanak-kanak sekurang-kurangnya selepas berumur 10 tahun ke atas, dia akan mengalami masalah sakit kepala. Tetapi adakah sebenarnya di bawah usia itu juga, sebab kadang-kadang anak-anak kita hari ini umur 5-6 tahun pun dia dah cakap pening kepala lah. Adakah mereka juga sebenarnya boleh mengalami masalah sakit kepala atau pening kepala ini? Saya rasa kalau macam disebabkan oleh gejala-gejala yang serius, mungkin tidak dirasai oleh kanak-kanak yang muda daripada 10 tahun, tapi mereka mungkin menghadapi masalah lain seperti ketumbuhan boleh berlaku di dalam kepala, dan bila ketumbuhan dalam kepala, mereka akan mendapat tekanan yang tinggi dalam kepala, increase in the intracranial pressure. Jadi mereka mungkin akan dapat sakit kepala, tapi sakit kepala tu unik, dia akan sangat teruk. Dia bila bangun pagi dia akan rasa sangat kuat sakit kepala tu, dia boleh muntah, dia tak boleh menggunakan kaki atau tangan dia. Tu gejala-gejala yang serius lah. Tapi kalau anak-anak kita sakit kepala tapi tidak mempunyai gejala itu, mungkin mereka mempunyai masalah yang lain seperti tidak cukup tidur, seperti terlalu lama di depan telefon. Tapi itulah kadang-kadang anak-anak kecil dia sakit kepala tapi dia tak tahu macam mana nak bagi tahu, kan dia just nangis dan sentuh kepegang kepala dan sebagainya. Okey, baik. Fiza, Doktor dan penonton-penonton sekalian, kita mendapat sebuah panggilan daripada penonton kita yang ingin berkongsi pengalaman sendiri berkaitan dengan masalah sakit kepala ini. Jadi apa kata kita bersama dengan beliau? Hello. Ya, Puan Fatimah Ali di talian? Ya, saya. Okey, kabarnya Puan Fatimah nak kongsikan pengalaman Puan Fatimah sendiri mengalami masalah sakit kepala yang kabarnya lebih daripada 15 tahun ni. Silakan. Betul. Sebab saya dulu saya rasa saya kena sakit kepala ni mula daripada sekolah menengah, tapi masa tu tak bagi tahu dekat parents. So jadi bila kena sakit kepala tu tak tahu nak ambil ubat dapur semua kan, sampai saya hentak-hentak kepala dekat dinding jugalah sebab nak hilangkan, nak bagi rasa kebas kepala tu, tak nak bagi rasa sakit kan. Dan lepas tu larutan ada juga pergi jumpa doktor, ada yang sampai tu saya diet karbohidrat sebab katanya kandungan gula kat dalam apa ni macam nasi ni semua tu boleh menyebabkan apa ni migraine macam tu. Dan sampai bila macam sekarang ni saya ada masalah pula. Kalau macam contoh saya hari pertama puasa tu saya memang akan kena sakit kepala. So nak tanya doktor, adakah benda ni memang akan melibatkan dengan pemakanan ataupun kalau ada makanan yang sesuai untuk orang-orang yang ada migraine ni lah. Puan Fatimah nak tanya juga, adakah Puan Fatimah dah pernah mendapatkan rawatan, berjumpa dengan doktor ataupun mendapatkan rawatan-rawatan yang lebih menyeluruh lah, contohnya macam proses MRI dan sebagainya. Pernah ataupun tidak?
rawatan lanjut macam tu tak pernah lah. Macam buat MRI just pergi check biasa, ambil ubat tahan sakit, paracetamol macam tu je lah. Okey, baik. Maksudnya Puan Fatimah ada masalah ini sejak kecil sehingga sekarang meningkat dewasa dan ingin bertanya kepada doktor sama ada cara pemakanan ataupun makanan itu sendiri menjadi salah satu faktor, ya. Betul. Terima kasih Puan Fatimah, jaga diri. Terima kasih. Silakan doktor. Ya. So jadi ni seperti yang kita telah bincangkan tadi, makanan yang seimbang sangatlah pentinglah untuk penjagaan kesihatan kita, terutama dengan sakit kepala. Kalau kita terlebih makan banyak sangat gula ataupun kolesterol, bila saluran darah kita tersumbat ataupun perjalanan darah ke otak tak bagus, jadi kita boleh mendapat masalah dengan sakit kepala. Apa yang Puan ceritakan tadi pasal puasa kan? So kadang-kadang hari pertama puasa kita akan rasa sakit kepala. So itu mungkin disebabkan bila kita tak makan, gula dalam darah tu turun sikit, kita akan rasa sakit kepala. Di selalunya orang yang dalam darah dia memang gula tinggi, jadi bila kita puasa dia rasa macam sakit kepala. Jadi kita perlu ambil makanan yang sihat, makanan yang seimbang supaya gula dalam badan kita pun seimbang dan tak mengalami naik turun yang terlalu mendadak. Dan doktor, berbalik kepada sewaktu seorang wanita mengalami perubahan hormon kan, adakah seorang wanita harus risau sewaktu dia mendapat datang bulan kan? Dahlah senggugut. Okey, ada yang ada senggugut, ada yang tak ada. Ada yang mungkin sakit kepala saja yang terlalu sakit sehingga kan mengambil paracetamol kan setiap hari. Jadi adakah perlu mereka risau dan adakah paracetamol itu diperlukan ataupun tak apalah, kita tahan je. Okey. So dari segi gejala sebelum dapat period atau premenstrual syndrome, memang sakit kepala ialah salah satu gejala yang boleh dialami oleh wanita. Jadi kalau teruk sangat seperti yang saya cakap tadi, bangun pagi dah sakit, ada muntah, makan Panadol pun tak hilang. Lepas tu ada mungkin tangan pun dah lemah, perlu dah jumpa doktor. Tapi kalau simptom biasa, kita boleh makan Panadol dan tengok kalau dia hilang. Selalunya premenstrual ni adalah 2-3 hari sebelum menses dengan 2-3 hari lepas kita dapat haid tu. Kalau simptom dia hilang, kita boleh katakan dia berkenaan dengan hormon dia. Tapi ada juga, ini daripada penonton kita yang bertanya, katanya kadang-kadang sakit kepala tu dia datang sekali dengan rasa nak muntah ataupun mual tu. Dan tapi bila dah keluarkan muntah tu, dia rasa lega. Adakah itu kita perkara biasa ataupun apa perkaitannya sebenarnya, doktor? So apa-apa masalah dengan penghadaman dalam perut kita, kita mungkin akan dapat a bit of imbalance sama ada daripada kita punya garam galian dalam badan kita ataupun gula tadi. Jadi bila dia dah muntah, jadi perut dia dah tak meragam sangat, dia punya kepala pun dah kurang sakitnya. Tapi kalau setiap kali dia sakit dia mesti muntah, itu adalah masalah yang agak serius. Doktor, kita dah sentuh tadi tentang bagaimana sakit kepala ini juga walaupun kita anggap dia perkara biasa, tetapi ia juga mungkin boleh menjadi penyebab ataupun simptom-simptom, tanda-tanda awal kepada penyakit-penyakit tertentu. Dan kebiasaannya kalau cakap tentang sakit kepala ni, dia sering kali dikaitkan dengan apa? Masalah darah tinggi. Jadi macam mana kadang-kadang kita nak bezakan? Sebab kadang-kadang ada setengah orang rasa macam tak mungkinlah saya ni muda lagi, tak mungkin saya ada darah tinggi, ataupun badan saya ni BMI-nya okey, tak mungkin saya ada darah tinggi. Jadi macam mana kita nak bezakan sakit kepala yang biasa-biasa dengan sakit kepala yang luar biasa ni? Macam mana, doktor? So, jadi sakit darah tinggi, ada kadang-kadang orang dapat sakit kepala, tapi ada yang tak dapat apa-apa. Sebab tu darah tinggi juga dipanggil sebagai silent killer. Dia senyap-senyap je, tiba-tiba dapat stroke, tiba-tiba dapat sakit jantung. Jadi kalau orang tu sakit kepala, dia perlu menjalani rawatan dan pemeriksaan. Kita akan simple saja nak ambil blood pressure. Bila dah ambil tekanan darah, kita boleh dapat tahu dia darah tinggi ke tak. Jadi bila daripada situ kita boleh dapat tahu sama ada sakit kepala tu berkaitan dengan darah tinggi ke tak. Selagi tak buat bacaan tu, jangan cakap sakit kepala tu darah tinggi sebab mungkin tak ada kena-mengena dengan darah tinggi. Jangan self-diagnose. Penting kita ada peralatan tu kat rumah juga sebenarnya. Ya, dan Dr. Fiza, banyak komen di Facebook yang mungkin saya nak kongsikan satu ni daripada Orchid Putih. Saya sakit kepala seawal umur 15 tahun hingga kini dan disahkan
ada migraine kronik. Dah buat scan MRI tapi tak ada apa-apa pun, tak boleh tengok cahaya, lampu atau matahari cepat gelap, mata pening nak pitam, dah 30 tahun lamanya bangun tidur mesti pening, sakit kepala tapi saya dah bebas dari diabetes dan darah tinggi. Doktor pun berpuluh kali saya dapatkan rawatan tetapi begitu juga. Ini kronik lah kan kira doktor ya. Suri, nak bacakan satu komen daripada Aswani Hajar Suri. Katanya, saya sentiasa sakit kepala lepas aksiden. Kadang tidur pejam mata, baring sentiasa pening. 2 kali dah pergi hospital, doktor bagi ubat beta histin. Bila makan automatik baru boleh tidur. Setiap hari saya akan makan, saya tak tahu punca. Kalau dalam kes yang Sudi bacakan tadi dan juga kes-kes sebegini, doktor, macam juga kalau kita berbalik pada kes Puan Fatimah itu tadi kan, daripada usia 15 tahun ada sakit kepala dan sebagainya, memang pergi berjumpa dengan doktor. Tapi tidak ada rawatan susulan tu, perlu ataupun tidak. Walaupun kita rasa sakit tu datang sesekali datang dan pergi, tapi sebab dia tempoh masa berbelas tahun tu doktor, perlu atau tidak kita pergi mendapatkan rawatan susulan? Ya, pastinya semua pesakit yang telah diberi diagnosis seperti migraine tadi ataupun sebabkan oleh aksiden perlu mendapatkan rawatan susulan dengan doktor. Migraine bila dah jadi kronik macam seperti kita bincangan tadi, dia akan menjadi satu yang akan berada dengan kita. Yang kita perlu menanganinya, tapi mungkin tidak boleh dibuang sepenuhnya. Jadi sesuatu yang kita perlu atasi. Jadi migraine ni dia ada cara-cara benda dia yang you kena buat sendiri juga. Seperti kalau ada trigger pemakanan ke apa yang bagi you dapat migraine, you bolehlah kurangkan perkara-perkara tu, dan you ada ubat yang boleh diberikan untuk mencegah migraine juga. Jadi bolehlah berbincang dengan doktor sendiri. Baik. Dan tadi Fiza sebutkan mengenai BMI. Doktor, ada kaitan ke BMI dengan sakit kepala ini? So, dia tak ada kaitan yang direct ada BMI dengan sakit kepala. Cuma ada sejenis sakit kepala yang kita panggil benign intracranial hypertension, tekanan darah dalam otak yang benign, yang biasa. Dia boleh berlaku kepada perempuan yang BMI-nya tinggi, dan bila kita tengok dalam belakang mata dia punya dekat belakang mata dia mungkin bengkak, papilla edema kita panggil. Tapi yang tu boleh kita cek bila berjumpa dengan doktor. Doktor selalunya akan tengok mata. Masalah dengan mata, masalah dengan sinus, masalah dengan gigi, boleh menyebabkan sakit kepala. Betul juga kan. Kalau kita sakit gigi, kalau kebiasaannya yang siapa nak tumbuh gigi gerambung sebelah orang cakap kan, terus sakit kepala juga kan. Tapi doktor, kalau kita bercakap tentang sakit kepala juga, kalau anak-anak kita, ibu-ibu kita dulu ataupun kami juga sebenarnya lah, kadang-kadang kami pergi ke lapangan, kerja di lapangan berpanas lama-lama tu, dia memang kadang-kadang akan menimbulkan rasa sakit kepala secara tiba-tiba. Ataupun masa tu okey, bila kita masuk ke tempat yang sejuk, tiba-tiba jadi sakit kepala. Itu memang secara psikologinya kami berfikiran begitu ataupun memang ada kaitannya panas dengan sakit kepala itu? Kalau macam kebanyakan kita punya perbincangan ni berkenaan dengan badan kita dan kestabilan badan kita. Kalau terlampau tinggi sangat gula tak bagus, rendah sangat gula tak bagus, tekanan darah tinggi pun tak bagus. Tapi kalau kandungan air dalam badan tak cukup pun tak bagus. Jadi bila ada ketidakseimbangan dalam badan, selalunya dia akan memberi kesan kepada kepala kita. Sebenarnya ada juga komen katanya sakit kepala bahagian kiri sehingga sakit gusi. Ya. Ada satu saraf yang keluar daripada kita punya telinga. Kita panggil trigeminal nerve, boleh memberikan sakit kepala di bahagian muka sebelah saja. Yang tu pun kita perlu. Baik. Kalau kebiasaannya kita sakit kepala, kita akan suruh orang picit kepala kita. Sejauh mana dia relevan sebenarnya? Kalau kita picit kepala tu, dia boleh memberi kesembuhan kepada masalah sakit. Tarik rambut. Itu pun ada juga. Macam mana tu, doktor? Saya tak adalah pakar dalam bahagian picit ni, tapi saya rasa kalau dia memberikan kelegaan, bolehlah diteruskan. Saya pun tak tahulah macam mana scientific basis dia dalam segi bila you picit boleh jadi lagi lega. Tapi saya rasa apa-apa ketidakseimbangan dalam badan, dalam kepala, leher yang letih, selalu buat kerja di komputer juga pun boleh memberikan sakit kepala. Jadi kita
mestilah mengambil pemakanan yang seimbang, hidup secara healthy lifestyle, ada exercise, semua. So mungkin boleh mengurangkan sakit kepala kita. Saya picit kepala saya sendiri je. Saya pun sama. Tapi kalau kita lihat apa yang doktor kongsikan tadi, kita sebenarnya kena tahu apa punca penyebab kepada masalah sakit kepala kita ini. Sebab kita bincangkan isu yang biasa hari-hari kita sebut. Macam doktor katakan tadi, kadang-kadang isu-isu yang melibatkan emosi, masalah juga kita sering kaitkan dengan peninglah kepala aku. Tapi kita kena tahu apakah punca, adakah ia boleh menyebabkan kepada satu masalah yang lebih serius jika kita berhadapan dengan masalah sakit kepala yang kronik ini. Bila waktu terbaik untuk seseorang individu itu, doktor, perlu untuk mula mendapatkan rawatan jika dia merasakan ada perubahan pada diri mereka ni, doktor? Jadi kalau dia pertama kali dapat sakit kepala yang teruk, saya sarankan jumpalah doktor. Kalau dia dah biasa sakit kepala dan sakit kepala tu macam biasa-biasa, mungkin tak perlu lagi jumpa doktor. Tapi kalau ada pertukaran, dulu sakit sikit saja, sekarang sakit lebih teruk pun perlu datang jumpa doktor. Ada terhantar, terjatuh, aksiden, kena kepala kan, mesti kena pergi jumpa doktor. Okey. Baik, dan itu juga komen sebenarnya. Ada seorang berkongsi pengalaman pernah aksiden dan itu menyebabkannya mempunyai sakit kepala yang berterusan. Baik, doktor, apa pula dengan mereka yang mempunyai mungkin sakit belakang, sakit tengkuk, selalu sangat guna komputer, guna phone dan sehingga kan menyebabkan sakit kepala yang berterusan, tak boleh tidur, susah sangat nak bekerja kan, dan mungkin juga kadang-kadang tertidur tengah kerja. Macam mana tu, doktor? So jadi kita punya kepala ni mempunyai banyak otot yang sangat berkait rapat dengan leher, dengan belakang. So leher kita pun berkait rapat dengan tulang belakang. Jadi any strain ataupun keragangan dalam otot-otot di bahagian leher, di bahagian belakang kita akan memberi masalah kepada kita punya kepala. So jadi kita boleh dapat sakit kepala. Jadi saya harap kalau kita macam tu, bagus kalau kita buat renggangan, kan, stretching dan jangan duduk lama sangat. Ada sekarang smartwatch yang cakap bangun masa untuk bangun. Saya rasa yang tu pun bagus untuk tidak membiarkan kita dalam suasana sedentary sangat, duduk banyak sikit. Doktor, di penghujung perbincangan kita ini, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini, bukan saja mereka ini harus menjaga diri mereka, tapi mereka juga harus menjaga keluarga mereka, anak-anak, pasangan, dan kadang-kadang ibu bapa juga di bawah penjagaan mereka. Kalau kita cakap tentang sakit kepala, mungkin ramai orang merasakan bahawa ini masalah remeh lah, setakat sakit kepala takkanlah nak jumpa doktor. Tapi mungkin ada pesanan penting yang harus disampaikan kepada mereka tentang masalah sakit kepala ini. So, masalah sakit kepala yang berpanjangan, yang sangat kuat, yang bukan macam biasa-biasa, harus mendapat pemeriksaan daripada doktor. Pergilah kat mana-mana klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan untuk mendapat rawatan lebih lanjut. Saya juga ingin mencadangkan supaya semua orang boleh membuat saringan, saringan awal. Sekarang ni melalui MySejahtera dah boleh buat saringan, boleh buat appointment untuk saringan dan kita boleh cek tekanan darah, gula dan apa-apa masalah lagi yang boleh berkaitan dengan sakit kepala. Faktor pemakanan dan juga masakan tu ada kaitan tak? Mungkinlah. Tapi kalau tak sedap, tak rasa tak boleh makan pula kan. Kena kurangkan garam ke macam mana ke? Ada ke, doktor? Garam sangat penting untuk darah tinggi. Jadi kalau kita boleh kurangkan garam, boleh kurangkan tekanan darah tinggi. Okey, baik. Dan sebenarnya kan ada komen tadi saya baca, tapi terlepas komennya. Komen ni adalah dia pernah masa dia bekerja, ada seorang ni selalu sakit kepala. Tapi bila dia cuti, dia offside, dia tak sakit kepala. Alasan. Jadi jangan gunakan masalah sakit kepala ni sebagai alasan. Kalau betul-betul anda sakit kepala, rehat, ambil apa yang perlu diambil, ubat-ubatan ataupun sebagainya. Tapi kalau berterusan seperti mana yang doktor nasihatkan, cuba dapatkan rawatan dan buat saringan awal. Itu yang paling penting. Ketahui punca masalah penyakit anda dan jangan biarkan masalah ini berlarutan kerana kita tak tahu apakah bahaya-bahaya yang mungkin mendatang, kerana ia juga mungkin merupakan simptom-simptom kepada penyakit-penyakit kronik yang tidak kita ketahui. Jadi jangan ambil mudah tentang kesihatan anda, sentiasa cakna bukan saja diri anda tapi juga insan-insan di sekeliling anda.